kajian ini, kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Apalah ni tak boleh dimakan, ini tak boleh makan. Nah, tengok. Aku tak cakap untuk kaum awam. Mengapa kau masuk dalam kajian ini? Mengapa kau ikut sarahan ini? Sesiapa yang kaum awam, yang faham awam, jangan ikut kajian ini, jangan tengok, jangan saksikan. Aku tidak pernah ikhlas, tidak pernah reda. Nanti kau salah faham, nanti kau komen yang tak elok. Sebab ini bukan untuk faham bukan untuk faham awam. Ini bukan kajian awam. Nah, dia tak faham kan? Dia masuk, tengok dah komen yang tak baik. Ada lagi, masuk saja langsung cakap yang tak baik. Belum dengar lagi, belum faham lagi, sudah tak suka, sudah cakap macam-macam. Kan kamu tak dipanggil tengok kajian ini, tidak dijemput untuk menyaksikan kajian ini, tidak kan? Mengapa gaduh? Kan? Banyak kali saya cakap, ini kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, ya. Babnya yang dikaji adalah bab kesucian, ilmu kesucian. Kenapa mesti suci? Kerana Allah Maha suci. Kenapa kita mesti suci? Kerana Allah Maha suci. Sesiapa yang nak kehendak daripada Allah, kodrat iradat Allah, mesti suci. Ini paham kami orang-orang bab kesucian. Kami tak makan benda yang bernyawa, tak makan benda yang berdarah, tak makan benda yang pandai berak, tak makan binatang, tak makan hewan. Kenapa? Kerana darah itu diharamkan. Bukan daging yang haram, bukan. Kamu kalau mau makan daging, berpulanglah. Tak gaduh pun kami, tak paksa pun. Ini bab kesucian, bukan untuk bab awam. Kalau di dalam bab awam, saya tahu, saya dulu orang awam. Saya dulu orang syariat. Paham saya. Saya dulu belajar syariat, tarekat, belajar hakikat, belajar makrifat, paham saya. Ini bukan untuk kaum syariat, tarekat, hakikat, makrifat, bukan. Jadi jangan gaduh, jangan kacau bab kesucian ini. Tak panggil pun kau tengok bab ni, tak panggil pun. Kenapa masuk di YouTube? Murid saya ni banyak yang jauh-jauh, tak boleh datang jumpa. Jadi masuk di media YouTube, bukan untuk hang tengok. Hang pergi tidur saja lagi bagus, kan? Buat apa nak buang masa? Betul tak? Yang hang komen macam-macam ini itu ke, ini nak condemn orang, buat apa? Lagi bagus tidur. Internet tak habis, duit tak rusak, tak luar, macam tu. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sudah banyak terjadi, sudah banyak contoh lain yang kau sampaikan, masuk di kepalanya lain, engkau cakap lain,
yang masuk di kepala dia lain, sebab sebelum masuk di kepala dia ada setan tunggu depan kepala dia tu. Engkau ingat tak? Ya? Nabi dapatkan wahyu, dapatkan kalam tu melalui malaikat Jibril. Korang dapat petunjuk melalui setan. Setan dulu tangkap, baru dibagi setan kepada korang. Kenapa Nabi yang sampaikan kepada Nabi itu malaikat? Mengapa tu? Itu makanya apa yang diterima malaikat itu juga yang disampaikannya. Apa perkara? Bila yang dapat di setan, setan juga yang menyampaikan kepada kau. Lain yang kau bunyikan, lain yang kau sampaikan, masuk di kepala dia lain. Engkau cakap pelalahan, bawa dengan pelalahan. Yang masuk di kepala dia mesti pakai, wajib pakai. Nampak? Engkau cakap contohlah pelalahan, bawalah pelalahan. Yang masuk di kepala dia mesti pakai, wajib pakai. Nampak tu? Ini. Jadi bukan mudah nak menyampaikan paham yang betul, yang baik itu bukan senang, bukan perkara mudah. Sebab menyampaikan yang betul ni, menyampaikan yang benar, menyampaikan yang hak, sebenar-benar hak ni, tak semudah yang kau pikirkan itu. Berapa banyak perkara-perkara bab kesucian ni, apa jadi? Berbalik, gaduh, rosak. Bukan gaduh dengan kau, dia gaduh dengan dia sendiri. Bini dia ikut bab kesucian, laki dia mengamuk. Laki dia masuk pengajian ni, isteri dia mengamuk. Isteri masuk bab kesucian, anak mengamuk. Nampak kau? Sekarang aku tanya kau, kalau belajar, masuk pengajian-pengajian lain, ada jadi macam ni? Ini perlu kau pahami, ini perlu kau tinjau balik, ini perlu pahami elok-elok. Mengapa kau mau saja, kau niat saja masuk pengajian ni? Ini apa ni? Ini dah lain ni. Nenek moyang kita, datuk nenek kita makan benda ni. Makan semua. Ini apa ni? Agama apa ni? Ini pengajian apa ni? Aliran mana ni? Nampak kau? Itu baru perkara makan. Itu baru hal makan. Perkara makan. Baru dia dengar, baru dia tahu. Tak makan benda macam tu, baru perkara makan tu. Baru pasal makan, perkara makan, hal makan. Mampus kau dibuatnya. Macam-macam terjadi. Baru hal makan. Macam mana lagi hal-hal yang lainnya? Macam mana lagi pengajian yang lainnya? Apalagi hal-hal hukum yang lainnya? Apalagi hal keadaan yang lainnya? Perkara makan saja habis kau dikacaunya. Perkara makan, faham kau perkara makan? Besar dah tu. Perkara makan habis kau. Cuba kau belajar yang lain. Kau duduk sekolah belajar ilmu universiti ke, belajar ni persatuan ini ke, no hal. Janji makan kau tak rubah. Kau masuk pengajian apa saja, kau ikut pengajian apa saja, kau masuk komuniti apa saja, janji kau makan yang buruk, dia tak ada hal dah tu. Yang perkara yang dia tak boleh terima tu, perkara makan kau yang bersih. Janji kau makan yang kotor, dia diam tu. Kalau kau makan yang kotor, tak ada usik, sikit pun kau tak ada diusik dia. Lantaklah kau nak belajar ini ke, nak jadi Tuhan ke. Janji kau jangan makan yang bersih saja.
Kalau kau dah masuk nak cuba-cuba nak bersihkan jasad kau, ini mulai dia. Memang tak nyaman lah dia. Sebab apa? Dia tak boleh duduk di jasad kau. Dia tak boleh duduk di nafsu kau. Dia tak boleh duduk di hati kau. Dia tak boleh duduk di pikiran kau. Dia tak boleh duduk di mata kau. Dia tak boleh duduk pendengaran perkataan kau. Dia tak boleh duduk. 1 inci pun, ya, 1 kaki pun, 1 zarah pun dia tak boleh lagi berada kepada kau. Apabila perkara makan kau betul. Ini hal yang dia sungguh-sungguh dia takutkan. Faham? Kalau perkara makan, hal makan, kau dah tersangkut-sangkut. Faham tak? Mengapa susah sangat masuk yang lainnya? Mengapa pelajaran, kajian bab suci ini susah masuk di kepala kau? Mengapa tu? Yang mudah saja kau tak boleh buat. Kalau yang mudah kau tak boleh buat, yang mudah tak boleh kau lakukan, yang mudah kau tak sempurna buat, apatah lagi yang lain kau mau buat. Perkara makan saja kau tak lulus. Perkara makan, hal makan saja kau tak pandai memilih mana yang boleh kau makan, mana yang tak boleh kau makan. Bagaimana hal yang lain? Makan saja kau bodoh. Makan saja kau tak pandai. Semua kau makan. Kau makan semua. Itulah yang lain tak boleh masuk. Sebab dia tunggu di kepala kau tu, di hati kau tu, dia tunggu di situ. Apa-apa yang baik nak masuk di kepala kau, dia tangkap dulu. Yang mau masuk ke hati kau, yang mau masuk di ilmu kau, yang mau masuk di pandangan kau, cahaya yang mau masuk di pandangan kau tu, dia tangkap dulu. Jadi perkara hal yang mendasar, hal azaz ni, kau tak lulus, kau tak boleh buat, masih ada lagi kekotoran di diri kau, masih ada lagi hal yang haram di diri kau, bagaimana yang lain mau masuk? Dah tunggu depan pintu. Lain yang kau sampaikan, lain yang diterimanya, lain yang kau buat, lain yang dia dapat, lain yang kau sampaikan, lain yang dia faham. Tidaklah ada satu diri, tidaklah kau dikatakan satu diri yang sempurna, melainkan ada yang menjaganya. Tidaklah nyata suatu diri, melainkan diri ada yang menjaganya. Nah, sekarang apa yang jaga diri kau? Yang bersama-sama beserta diri kau ni apa? Setan kah? Diri rahasia kah? Ini yang bersama diri kau ni apa? Kalau diri yang beserta kau tu setan adanya, maka apa-apa yang disampaikan yang baik yang benar tu tak akan masuk di kepala kau. Tak akan ada tu. Sebab dia tangkap dulu. Masuk belajar, tutup muka kau, buka kau punya video, visual, audio visual kau, kena buka, kena on kan. Yang masuk di kepala dia apa? Dia tak dengar tu. Kenapa dia tak boleh dengar arahan macam? Tetapan yang dibuat di majlis VVIP ni, kenapa tak masuk di kepala dia? Kalau kau nak masuk belajar, bila kau nak masuk di majlis VVIP, buka audio, video, visual kau, tunjuk muka kau, onkan video kau, yang masuk di kepala dia apa? Kau tahu ni, apa di kepala dia tu? Perkara ni, mudah kan? Dia boleh buat tak? Macam mana nak dibuka hal keadaan yang lain? Kajian yang lain? Perkara-perkara yang lain macam mana nak ditambah? Perkara yang mudah saja, hal yang mudah saja kau tak boleh buat. Onkan video kau, kau tak faham. Tunjuk muka kau, kau tak reti. Bagaimana nak dibagi faham yang lain? Masuk di kajian, masuk di majlis, berada di dalam majlis, adab masuk di majlis VVIP, dia belum faham. Kau nak belajar? Belum paham lagi.
tunjuk muka kau, nampak kau punya action, nampak kau punya fa'il tu, perangai kau tu boleh nampak, kau tak faham. Kau nak belajar bab lain. Hal kecil saja kau boleh buat. Bukan mudah bawa risalah suci. Perkara bab bersih ni bukan satu perkara yang mudah. Bawa, jalankan, sampaikan pengajian bab bersih ni bukan satu perkara yang mudah. Kenapa? Ketika kau mengajarkan makan yang bersih, ketika kau tunjukkan hal keadaan mau makan yang bersih, berjuta-juta syaitan yang menghalangi kau. Kau mau belajar, mau bersih. Isteri kau, bini kau, anak kau, mentua kau, datuk nenek moyang kau, semua bermusuhan kepada kau. Jiran tetangga kau, kaum kerabat kau, saudara mara kau, semua tak suka kepada kau. Kenapa dia orang tak suka? Tidak sepaham, tidak mengerti. Oh, tengok tak makan binatang. Ini ajaran apa ni? Tengok kau tak makan binatang, tahu kau binatang? Binatang ni tak pernah buat yang bersih. Binatang ni kalau nak makan, tak pandai mencuci, tak pandai membasuh apa yang dia nak makan, dia tak pandai. Apa-apa yang dimakan binatang tu kotor. Jadi daging haiwan tu, daging binatang tu terbentuk, terbina dari hal yang buruk, dari hal yang kotor. Daging haiwan tu, jasad haiwan tu, daging binatang tu terbentuknya, terbinanya daging binatang tu dari hal yang kotor. Kalau kau makan daging binatang tu, kotorannya pergi ke mana? Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Daging dari segumpal darah. Terbentuknya daging dari darah. Mau jadi daging, darah. Nanti dari darah dulu. Tahu kau daging kau dari apa? Dari darah. Daging itu dari darah. Nak menjadi daging, mesti darah dulu. Ini kaum syariat tak faham. Kaum awam tak faham. Kajian tarekat, hakikat, makrifat, tasawuf tidak paham perkara darah. Tidak mengerti apa itu darah. Itu dia semua dimakannya. Faham? Jadi, kalau kau makan daging, apa yang kau makan tu? Daging dari darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Asal mulanya daging itu dari darah. Jadi kalau kau makan daging, darah itu haram. Paham? Walaupun setetes sebesar zarah pun masuk ke tubuh jasad kau, haram. Tidak dibenar bagi kaum bab kesucian memasukkan sebesar zarah, sebesar debu pun yang ada di diri kau. Kerana kau mulanya bersih, kau mulanya suci. Jangan ada sebesar zarah pun kekotoran di diri kau. Darah awalnya penyakit. Tempatnya segala macam penyakit. Rusaknya darah. Kekotoran darah, kekotoran diri kau. Awal mulanya kekotoran penyakit itu bermulanya dari darah. Apapun penyakit, darah permasalahannya. Rusaknya darah kau, kotornya darah kau, masuk di kepala kau, masuk di mata kau, maka kotorlah pikiran kau, kotorlah pandangan kau, pendengaran kau, perkataan kau, hati kau pun kotor. Ini hukum di risalah bab kesucian, di ilmu suci, bukan hukum agama, bukan hukum Islam. Aku tidak bercerita hukum Islam. Faham kau ni? Islam itu bersih. Islam itu suci. Allah maha suci. Agama Allah itu agama apa? Kitabnya kitab suci. Allah maha suci. Kitabnya kitab suci. Nabinya nabi yang suci. Perkara hidupnya perkara yang suci. Solat
bersih dan suci. Puasa bersih dan suci. Zakat bersih, suci. Pergi ke tanah suci. Apabila kau sudah bersih, kau sudah suci, sempurnalah kau Islam. Ini di risalah ilmu bab kesucian. Bukan di bab awam tarekat, hakikat, marifat. Tidak ada. Tidak ada satu perkara ilmu yang tidak dimulai dari bab bersih, bab suci. Tidak ada Islam apabila tidak dimulai bab bersih, bab suci. Tidak ada satu bab ilmu yang tidak dimulai tidak bersih. Tidak ada satu bab ilmu yang tidak dimulai dari bab bersih, bab suci. Semua bab agama, semua perkara agama mesti memulai bersih dan suci. Apa-apa mengenai perkara agama mesti dimulai bersih, suci. Bermulanya hidup bersih, suci. Bermulanya apapun perkara hidup dan kehidupan mulai bersih, suci. Tidaklah kau dikatakan manusia yang kau tidak mulai perkara yang bersih, bab suci. Apabila kau tidak paham bab bersih, bab suci, kau bukan manusia. Tidaklah kau dikatakan manusia apabila kau tidak paham, tidak mau bersih, tidak mau suci. Kau bukan manusia. Kau setan yang nyata. Kau bukan bertuhankan Allah. Nabimu bukan Muhammad. Al-Quran bukan kitab sucimu. Muslimin, muslimat bukan ikhwanmu apabila kau tidak pernah mau bersih, tidak mau pernah suci. Bukan kau sebagai Islam apabila kau tidak mau bersih, tidak mau suci. Islam sebenar-benar Islam mengamalkan bab bersih, bab suci. Tidak ada Islam yang tidak memulai bersih dan suci. Tidak ada seorang yang mengaku Islam tidak suka dengan bab kesucian. Bukan Islam kau apabila kau tidak bersih, tidak suci. Paham kau ini? Ya Sayyidi Ya Rasul